Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, uh, kita jumpa lagi walaupun dalam sesi rakaman, dan kita untuk surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, kita baca kitab Ayyuhal Walad, dan sekarang ni kita dah sampai. Syukurlah pada Allah, walaupun dalam musim PKP ni kita masih lagi meneruskan pengajian kita. Tahniah diucapkan pada surau An-Nur Bandar Puteri Kelang kerana komitmen. PJK dia begitu committed buat kelas walaupun cara rakaman atau cara dalam talian. Okey, kita dah sampai nasihat ke-16. Kalau dalam kitab Rumi ni dia kata muka surat 52. Daripada 25 nasihat ni kita dah sampai nasihat ke-16. Imam Ghazali terus memberi pedoman dan terus memberi panduan kepada kita dalam kita menghadapi kehidupan sehari-hari ni. Imam Ghazali yang hidup sekitar 500 tahun hijrah ni, banyak kitab yang dia tulis, dan ini adalah antara kitab dia, Ayyuhal Walad, Wahai Anakku, yang mana dia menulis surat kepada anak muridnya dan memberi nasihat. Apabila anak murid dia belajar dengan dia dan pulang ke kampung dan menulis surat kepada beliau sebagai guru dan memohon nasihat, maka inilah hasil yang dituliskan, dan mereka ulama telah mengambil dan meletakkannya dalam sebuah kitab. Kitab yang bernama Wahai Anakku, Ayyuhal Walad. Okey, kalau kita baca matan kitab ni, carilah guru yang mursyid. Mursyid ni maknanya yang boleh memimpin. Maknanya Imam Ghazali kata guru ramai, dan dapat ilmu dari mereka ramai, guru boleh dapat bagi ilmu. Tapi yang boleh benar-benar memimpin seseorang itu yang perlu memilih guru yang mursyid. Jadi Imam Ghazali akan cerita sini berapa payahnya nak cari guru mursyid dan betapa pentingnya kita ni mestilah memiliki guru mursyid. Maknanya Imam Ghazali kata cari. Dia takkan datang, kita kena cari. Kita kena tengok, kita kena nilaikan, kita kena usaha lah untuk memastikan dia boleh memimpin kita dan kita faham. Inilah dia katakan guru mursyid. Semoga Allah beri kita petunjuk dan Allah gerakkan hati kita untuk bertemu dengan guru-guru yang baik ni. Mereka lah yang benar-benar meletakkan hati dengan penuh keikhlasan agar dapat membimbing kita. Mereka letak hati mereka penuh keikhlasan, mengharapkan kita berubah. Mereka meletak hati mereka dengan penuh keikhlasan kerana agar kita ni tetap dan istiqamah dalam melaksanakan amalan. Kalau tidak nanti kita hanya dapat ilmu tapi kita tak dibimbing, tak dipimpin untuk menjadi orang-orang yang taat, yang selamat pada dunia dan selamat juga pada akhirat. Okey. Wahai anakku yang tercinta. Lagi sekali macam biasa, Imam Ghazali ni dia sebut, dia panggil anak murid dia anakku yang tercinta. Kenapa? Dia harap, dia sangat-sangat mengharap lah apa yang diharap, agar dengan ini rasa kasih itu akan membuahkan satu pertalian yang baik antara guru dan murid. Rasa kasih ini akan menyebabkan apa yang dikata ikhlas daripada hati dia akan jatuh pada hati murid. Lepas tu dia kata, wahai anakku yang tercinta. Dalam pendidikan Islam ni memang murid-murid ni dianggap sebagai anak, guru-guru ni dianggap sebagai ayah. Begitulah akrab. Begitulah akrab. Mungkin tak sama dengan pendidikan sekarang, tapi walau apa pun sekalipun, kita tetap mestilah mengenang jasa guru kita macam mana bentuk dia sekalipun. Kerana kita telah mengambil manfaat daripada ilmu yang mereka miliki. Sayugia ni dalam kitab ni tulis sayugia ni maknanya semestinya lah, sepatutnya lah. Sepatutnya lah, sayugianya lah. Bagi seseorang yang menjalankan jalan akhirat. Orang yang membawa diri dia berjalan menuju ke akhirat. Orang yang membawa diri dia untuk selamat di akhirat. Orang yang membawa kehidupan dia, menetapkan target dia adalah akhirat. Keutamaan dia adalah akhirat. Cinta dia adalah akhirat. Maknanya mesti ada rasa macam ni dulu.
baru kita tergerak untuk mencari ilmu. Dan ilmu itu mesti didapati daripada yang terbaik adalah guru yang mursyid. Kalau kita tidak menjalan perjalanan akhirat, maknanya kita tidak sedia untuk dibimbing. Perjalanan ke akhirat ni dia mesti ada bimbing, mesti ada orang pimpin. Kalau tidak nanti kita silap, kita lambat nak sampai. Ah, itu kata Ibnu Athaillah, kalau perjalanan tanpa guru itu mungkin sampai masa beratus tahun untuk kau sampai dalam perjalanan menuju Allah. Tapi kalau berbanding dengan perjalanan dengan guru ini hanya berapa hari kau boleh sampai. Dia membuat kata bedalan lah, dia membuat kata contoh. Bagaimana susahnya orang itu nak berubah jika dia tidak dipimpin oleh guru dia. Dan dia mesti menyerahkan hati dia untuk sedia dipimpin. Maknanya kalau ada assignment ke, tugasan ke, wirid ke, zikir ke, kata nasihat ke, hafalan yang kena dibuat ke, kalau dia benar-benar nak berubah, dia benar-benar nak ikut pimpinan, dia kena buat kalau dia nak. Kalau sekadar belajar-belajar macam itu je dan dia tak ada hubungan dengan guru dia, maka agak payah untuk dia berubah. Kenapa? Guru dia mungkin memegang salur-galur kepada keberkatan daripada guru mereka. Jadi kita mengambil tali keberkatan ini menyebabkan kita mudah berubah. Dan paling bagus sekali bila guru itu tahap dia boleh memimpin hati kita, dia boleh memimpin amal kita untuk dibawa kepada perjalanan menuju akhirat. Sayugianya bagi seseorang yang menjalankan jalan akhirat itu, bahawa ada baginya seorang guru yang mursyid. Bukan saja memimpin, lagi pandai mendidik. Mana guru mursyid ni dia ada watak, dia boleh didik. Supaya guru itu dapat menghilangkan daripada murid itu, dia ada peranan yang dia boleh hilangkan perangai-perangai murid ni akan perangai-perangai yang jahat itu. Maknanya dia ni ada keupayaan, Allah izinkan dia menghilangkan perangai-perangai yang jahat pada seorang yang sedia dididik. Tetapi dengan syarat, orang ini mestilah sedia untuk menerima didikan. Kalau dia tidak bersedia untuk menerima didikan, maka agak payah jugalah sebenarnya. Jadi yang nak dididik mesti sedia menerima dan yang mendidik mesti sedia memberi. Barulah berlaku satu proses, satu memberi, satu menerima. Apa yang diberi, apa yang diterima ialah ilmu dan didikan serta tarbiyah. Maka dengan itu bila dia sedia terima dan dia juga mesti sedia untuk berubah. Kalau dia tak sedia berubah, agak payahlah sikit. Bolehlah dibuat dengan paksa-paksa. Tapi selalunya dibuat dengan paksa-paksa ni kadang-kadang dia tak lama. Dan dia boleh kembali balik kepada perangai asal dia yang tidak baik. Apabila dia jauh dari pimpinan guru dia. Ini yang pengalaman yang kita boleh lihat kadang-kadang dan mungkin juga berlaku pada diri kita sendiri. Maknanya guru mursyid ni, dia boleh didik anak murid dia menghilangkan daripada anak muridnya akan perangai-perangai yang jahat. Sifat-sifat mazmumah dalam hati. Yang jahat pada zahir, dengar benda tak baik, lihat benda tak baik, cakap benda tak baik, langkah kaki pada benda tak baik, itu zahir. Kemudian benda-benda tak baik pada hati, sombong, bangga diri, ujub, riak, apa saja mazmumah yang banyak diceritakan dalam kitab-kitab tasawuf. Maka guru ini juga bukan saja membetulkan anggota jasad agar taat, tetapi guru ini juga dia bersungguh-sungguh untuk membetulkan hati ini. Jangan ada hati itu satu benda yang nama dia maksiat. Dengki tidak boleh ada. Sombong tak mungkin boleh ada dalam hati. Maka guru-guru ni dia faham apa benda yang penyakit hati pada anak murid ini. Dan dia berusaha dengan kadar yang sungguh-sungguh untuk apa? Untuk agar dia dapat menghilangkan perangai-perangai jahat itu. Dan alat yang digunakan, itu yang nama dia tarbiyah. Tarbiyah ni yang kita biasa dengar lah. Kata-kata nasihat, kata-kata nasihat. Itu tarbiyah tu maknanya kata-kata nasihat. Kata-kata nasihat. Kata-kata nasihat. Kata-kata nasihat.
Maka kata-kata nasihat ini, ha, lalu guru itu menggantikan perangai yang jahat tadi dengan akhlak yang mulia. Dalam proses tarbiyah ini, lalu guru itu menggantikan perangai yang jahat tadi dengan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang tidak baik itu digantikan dengan akhlak yang mulia. Jadi itu proses tu yang guru buat ni. Dengan cara apa? Dengan cara tarbiyah. Dengan cara tarbiyah. Dia kenal pasti anak muridnya ni memiliki perangai yang tidak baik. Dikenal pasti. Bila dah dikenal pasti anak murid ni memiliki perangai yang tak baik, maka dia lakukan satu proses yang nama tarbiyah ini untuk menggantikan perangai jahat tadi dengan akhlak yang mulia. Jadi orang yang berguru mursyid ni, dia kena faham tujuan guru mursyid ini adalah untuk memastikan menukarkan watak-watak yang tak baik, menukarkan watak-watak yang jahat kepada akhlak yang mulia. Itu matlamat dia ni. Sebab tu Rasulullah kata, tidak aku lihat benda yang lebih berat di mizan daripada akhlak yang mulia. Ini ada satu hadis. Di antara berat di mizan ni, timbangan amal yang baik ni, antara perkara yang berat di mizan ini adalah akhlak yang mulia. Adalah akhlak yang mulia. Jadi, itu target dia, itu matlamat dia ni. Bila guru mursyid ni didik, dia nak proses jadi akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ni terhasil bila seorang taat pada Allah. Dia ada ilmu, dia ada amal. Buah ilmu ialah amal, buah amal ialah iman, buah iman ialah kasih sayang, buah kasih sayang ialah akhlak yang mulia. Jadi guru-guru, dulu masa ngaji guru-guru saya cakap, apa tanda seseorang itu amal diterima ialah dia memiliki akhlak yang mulia. Sebab itu buah daripada beberapa buah. Buahnya terhasil daripada beberapa proses. Buah terhasil daripada beberapa proses. Dalam proses tarbiyah ini, kerja seorang guru tak ubahnya. Imam Ghazali nak bagi kita faham. Dia cerita dengan kita, macam mana kalau dia nak terangkan kerja seorang guru ni, macam mana dia nak terangkan kerja seorang guru ni dari segi satu perbuatan keduniaan lah. Dia kata gini, seperti kerja seorang petani yang sentiasa membuang duri. Macam petani pergi kemas ladang, buang duri dan mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya. Kenapa dia kena cabut rumput? Kalau kita dengar lah, petani ni kata, kenapa mereka kena kemas pokok-pokok ni? Ni pokok ni, pokok tu baru nak tumbuh ke, setengah tumbuh ke, kenapa dia kena kemas bawah-bawah ni? Kerana kalau ikut ilmu yang kita dengar lah, jadi tanaman-tanaman lalang yang tumbuh ni, bawah pokok ni, dekat keliling pokok ni, dia akan mengganggu pembesaran pokok ni. Kenapa? Dia berkongsi apa juga hasiat-hasiat baja-baja yang diletak pada pokok ni, dan pokok-pokok ni akan berfungsi. Menyebabkan pokok yang sepatutnya tumbuh dengan besar, dia tak dapat tumbuh dengan besar. Kenapa? Baja dia, apa saja vitamin pada yang telah diletak untuk menumbuh besarkan dia ni, telah dikongsi dengan pokok-pokok di bawah ni. Sebab tu kita nampak orang-orang berladang ni dia kemas. Dia cabut. Dia buang segala lalang, segala pokok duri. Dan mencabut rumput yang tumbuh celah-celah tanaman. Selalu tumbuh ni rumput lah, rumput lalang dicabut. Maka dengan itu tanamannya akan hidup segar. Rupanya orang dulu pun dah buat dah proses ni. Zaman Imam Ghazali ini 500 Hijrah. Orang dulu pun dah buat dah proses ni. Jadi begitulah peranan guru mursyid. Supaya hati manusia ni, hati pelajar dia ni segar dalam taat. Dan hati pelajar dia ni jangan ada maksiat. Hati pelajar ni boleh tumbuh dengan baik
menggerakkan jasad pada taat, dan jangan anggota lahir ni buat benda-benda tak baik, maka di sinilah yang kita kata apa yang berlaku seperti seorang petani yang cabut benda-benda yang mengganggu akan kebesaran dan buah pokok ni supaya dia tumbuh dengan baik dan dia menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik itulah nama dia akhlak. Itu yang ulama selalu sebut dalam kitab-kitab mereka. Buah ilmu ialah amal. Kalau berilmu tidak beramal, bagai pokok tak berbuah. Buah amal dia akan, buah amal ni dia akan lahirkan lagi buah-buah yang baik. Itu nama dia iman. Itu selalunya kita nampak dekat rencana-rencana sekolah. Ilmu, amal, iman. Kerana sekolah agama dia guna motor ni dekat rencana dia. Jadi apa pun kena duduk dalam ilmu. Kalau tak ada ilmu, beramal tanpa ilmu, Imam Ghazali dah pernah cerita dan yang kita pun dah baca, orang yang beramal tanpa ilmu ni, Imam Ghazali kata bagaikan debu berterbangan. Apa maksud debu berterbangan? Maksudnya dia telah melakukan perkara yang sangat sia-sia. Bukan sia-sia saja, sangat sia-sia. Memang pun ada kemungkinan besar, orang yang beramal tanpa ilmu ni bimbang, dia tak tahu kaifiat, cara, kaedah. Sebab tu ilmu, dengan ilmu, seiring ilmu tu, amal dia lakukan mesti seiring memiliki ilmu dan kita baiki lagi dengan ilmu yang ada. Sebab tu kalau kita tengok yang saya selalu sebut lah dalam kitab Muniatul Musalli, kesempurnaan solat, dalam bab kesempurnaan solat, ada 6 perkara sebelum solat. Dan nombor 1, Syekh Darqutni kata apa? 6 perkara ni satu ilmu. Dia kata hendaklah kau mengetahui akan fardu wuduk dan sunat-sunat wuduk kerana inilah syarat sah wuduk. Lepas tu dia kata solat. Hendaklah kau mengetahui akan rukun-rukun solat. Ada perkara sunat dalam solat kerana inilah syarat sah solat. Memang kalau kita tengok samalah apa pun kebanyakan kitab tulis gitu lah. Lepas tu kalau kita baca syarat sah wuduk, banyak kitab lah. Contohnya kita baca Hidayatul Sibyan, mengaji kitab Hidayatul Sibyan. 12 syarat sah wuduk. 12 syarat sah wuduk. Antara 12 syarat sah wuduk ialah apa? Hendaklah dia mengetahui akan kaifiatnya. Hendaklah dia mengetahui akan kaifiat wuduk. Kalau syarat sah mandi pun sama. Hendaklah dia mengetahui akan kaifiat syarat sah mandi. Kaifiat tu lah yang kita kata kalau solat tu rukun, syarat sah dengan pembatal. Kalau wuduk, fardu wuduk, syarat sah wuduk, pembatal. Ini semua ni ilmu ni. Kaifiat ni 3 perkara lah. Rukun, syarat, batal. Rukun, syarat, batal. Kalau dia dekat solat. Kalau bukan solat, fardu, syarat, batal. Lepas tu kalau tak ada ilmu ni agak susah. Ramai yang beramal. Kadang orang surau masjid ni rajin pergi masjid pun sama. Dia tak berapa penting pada ilmu. Dia sanggup datang surau subuh tu bagus. Tapi ilmu tentang solat pun kadang-kadang berterabur lagi lah. Banyak benda tak faham. Benda asas pun tak tahu kadang-kadang. Pembatal solat macam mana. Kadang-kadang tanya. Kita tahu lah. Tengok-tengok soalan yang mereka tanya ni kita tahu lah. Maknanya tidak ada ilmu yang teratur. Tanya kalau tak sujud sahwi, tak sah, tak semayang. Macam-macam soalan yang sangat asas kadang. Tu jangan sampai macam itulah. Pergi surau, selain daripada semayang Jumaat, kena cari juga jalan supaya dapat khatam fardu ain. Kalau tidak nanti berat. Maka dengan itu tanamannya, yang tadi bagi contoh ni, bagaimana guru mursyid ni nak pastikan kita ni berjalan dengan lurus, berjalan dengan terus, tak ada sangkut-sangkut menuju ke akhirat. Begitulah macam contohnya petani ini nak pastikan tanaman itu terus besar, tanaman itu terus sihat tanpa sangkut-sangkut. Dengan cara apa? Dibuangnya lalang-lalang, dibuangnya rumput-rumput, dibuangnya duri-duri, celah tanaman. Maka dengan itu tanamannya akan hidup segar dan akan menghasilkan hasil yang sempurna. Dia akan hasilkan buah. Kalau buahnya elok. Kalau sayur yang cantik. Hasil daripada jagaan. Jagaan. Maka sayugia sepatutnya bagi murid yang berjalan ke negeri akhirat itu ada seorang guru yang mentakdibkannya, mengajarkannya adab baginya,
Mesti ada guru. Kalau nak berjalan menuju akhirat ni tak boleh jalan seorang-seorang. Mesti ada pimpin. Guru tu lah nama dia, guru mursyid. Kalau orang tanya kita, kita berguru dengan siapa? Tak ada. Tak ada, kita ada orang pimpin kita lah. Jalan sendiri yang sesat tu. Jalan sendiri yang sesat tu. Lepas tu mesti ada guru yang memimpin. Ini syarat yang utama. Yang ulama-ulama besar selalu sebut. Mesti ada guru. Imam Syafi'i juga sebut, dia kata untuk kau hasilkan ilmu itu mesti ada 6 perkara. Yang saya selalu sebut. 6 perkara ni juga antaranya mesti ada guru. Imam Syafi'i kata kau nak hasilkan ilmu ni kau mesti ada 6 perkara. Cerdik, tamak, ada guru, ada belanja, ada kesungguhan dan memakan masa yang lama. Nampak tak dalam tu ada guru. Mesti akal cerdik, mesti tamak dengan ilmu, mesti ada belanja, ada kesungguhan, ada guru dan kita kena tahu nak hasilkan ilmu ini tulus zaman, memakan masa yang lama. Ni. Jadi nombor 5 tadi ni ada guru. Imam Syafi'i ni dia expert dalam ilmu. Dia mempunyai akal yang sangat cerdik. Diakui kadang-kadang oleh orang-orang Eropah pun akui Imam Syafi'i ni hebat. Dia meletakkan syarat ada guru. Lepas tu kita pergi sekolah ada cikgu. Walaupun bab kedudukan. Walaupun bab yang lain daripada ilmu agama. Mesti ada cikgu. Kita nak belajar memandu pun mesti ada mesti masuk kelas mandu. Dan kelas mandu yang kita masuk ni mesti ada cikgu yang ajar. Untuk kita belajar mandu. Sebab tu pentingnya ada guru ni. Mesti ada seorang guru yang mengajar adab bagi dia. Adab ni maksudnya cara-cara bagaimana kau nak jalan menuju Allah, apa amalan kau nak kena buat, apa keyakinan kau nak kena ada. Lepas tu dia terangkan lah apa rukun-rukun agama ni, apa dia iman, apa dia Islam, apa dia ihsan. Kalau dalam bab tauhid, Islam ni amalan macam mana, solat ni amalan Islam ke amalan iman. Kita belajar satu-satu dengan betul. Menyebabkan kita terdorong bila kita ada benda yang baik, kita ada benda yang baik dan benda yang betul, maka guru ni lah seolah-olah pokok yang tumbuh, kita yang hati kita nak jalan pada akhirat ni, dia lah yang membuang halang-halangan, dia lah yang mengisi dan mengajar kita menuju kita perjalanan akhirat ni sini. Tu penting mesti ada guru lah. Kalau tak ada guru berat. Tak sampai nanti. Tak ada orang tunjuk. Tak ada orang pimpin. Kita tengok ulama besar semua ada guru. Rasulullah ni dia berguru dengan Jibril. Sahabat-sahabat ni berguru dengan Rasulullah. Selepas tu maka lahirlah ulama hasil didikan Rasulullah. Dan mereka ada bila dah lama berlaku, ada 100 tahun, 80 tahun, ada yang menulis kitab. Ada yang mula menulis kitab. Jadi mereka didik orang lain. Dan orang lain pula yang jadi guru, didik pula orang lain. Itulah perjalanan. Dan susul galur itu sampailah akhirnya pada kita. Kalau kita tak nak ikut perjalanan orang soleh ni, kita tak nak ikut perjalanan mereka, mereka ramai yang dah berjaya menuju ke akhirat. Ramai yang berjaya. Tapi kita tak nak ikut watak-watak orang berjaya ni. Ni yang agak masalah sebenarnya ni. Tanpa kita sedar, kita dah buat kesilapan yang besar. Apa kesilapan kita? Kita belajar sendiri-sendiri. Nak pergi haji pun kena pergi berguru, kena pergi khusus haji. Itu dari segi ilmu itu. Tapi guru yang mursyid ni, dia bukan beri ilmu. Dia beri benda lain juga. Apa benda lain tu? Dia beri kita bimbingan. Dia beri kita bimbingan. Dia beri kita panduan. Dalam bimbingan dan panduan itulah dia beri kita assignment, tugasan. Dan dia nak tengok kadang kita punya apa progres kita. Macam mana kita rasa sekarang? Bagaimana, adakah ada kebaikan tak? Kenapa tak boleh dapat kebaikan tu? Dia boleh bincang dengan guru-guru. Guru-guru akan bagi cadangan begini. Sama juga bila dia buang duri dari pokok ni, ibaratnya tu, dia akan tengok pokok ni macam mana. Ada progres yang baik tak? Sebab tu kena jaga-jaga dan kena hati-hati ya. Jangan silap lah. Silap apa? Tak berguru.
dan menunjukkan kepadanya jalan Allah Ta'ala. Dia tunjuk adab dan dia tunjuk jalan Allah Ta'ala ni, maknanya jalan menuju rahmat Allah, jalan menuju redha Allah, jalan kepada akhirat agar selamat nanti. Bukan saja sampai akhirat, tapi masuk barzah pun selamat. Yang moga-moga perjalanan ini dengan rahmat Allah diberi kita satu penghujung yang namanya husnul khatimah. Jadi bermula untuk mendapatkan husnul khatimah inilah, bermula untuk mati dalam kebaikan inilah, yang Imam Ghazali kata, engkau nak tahu mati kau baik ke tidak? Engkau nak tahu mati kau su' ke jahat atau husnul khatimah, maka engkau lihatlah cara hidupmu. Imam Ghazali kata gitu. Bermula dari cara hidupmu. Kalau hidupmu baik, telingamu baik, hatimu baik, pendengaranmu baik, dengar benda yang baik, kakimu langkah pada baik, engkau makan benda baik, selalu berada di tempat yang baik, maka engkau akan mati baik. Jadi untuk telinga ini baik, anggota ni baik, hati itu mesti baik. Untuk mendapat kebaikan ni, kita kena tahu kebaikan ni macam mana, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Kalau kita buat benda yang tak boleh, menyebabkan kita tak dapat kebaikan. Maka terlaranglah kita, na'udzubillah, untuk mendapat mati yang baik. Jadi untuk mengetahui apa yang baik, apa yang tak baik, apa yang dilarang, apa yang dicegah, apa yang disuruh, itu namanya undang-undang. Okey, undang-undang inilah yang dikatakan takrif pada agama. Jadi siapa nak ajar kita undang-undang ni? Inilah guru ni. Ini nama dia guru. Ini nama dia guru. Jadi guru ni lah yang sepatutnya kita ikut akan langkah dan perjalanan dia. Dan guru yang terbaik itu, yang boleh membimbing itu, Imam Ghazali kata, guru mursyid. Guru yang boleh memimpin. Kalau kita gagal, kita gagal. Ni yang bahaya sikit lah. Kerana Imam Ghazali kata Allah Ta'ala telah mengutus kepada Rasulnya. Allah utus Rasul. Orang dulu dia dekat dengan Rasul untuk menjadi pembimbing bagi sekalian hamba Allah. Allah nak suruh hamba dia selamat, dia hantar Rasul. Rasul ni lah guru. Rasul ni lah pembimbing. Dan apabila para Rasul ni telah meninggal dunia, sudah pasti Allah Ta'ala akan menjadikan mereka akan khulafa. Khulafa ar-Rasyidin. Khalifah. Pengganti. Bila Rasulullah tak ada pengganti. Jadi pengganti inilah yang membimbing. Dan terus meneruslah sampailah kita sekarang ni ada guru-guru kita. Kenapa? Kaedah didik itu begitu. Mesti ada yang mendidik, mesti ada yang sanggup dididik. Mesti ada yang sanggup mendidik, mesti ada yang sanggup untuk dididik. Barulah pendidikan ini berlaku. Baru proses tarbiyah ini berlaku. Kalau ada yang nak mendidik, tak ada yang nak dididik, tak boleh berlaku juga. Ada yang nak dididik, tak ada yang nak mendidik, tak berlaku juga. Jadi mesti ada satu pihak yang memberi seikhlas hati, bersungguh-sungguh. Dan ada pihak yang menerima seikhlas hati dan bersungguh-sungguh. Barulah proses pendidikan itu berlaku. Barulah proses mengajar adab itu berlaku. Barulah proses transfer ilmu itu berlaku. Barulah proses ada keberkatan itu berlaku dan menggerakkan seorang itu untuk beramal. Jadi dua pihak kena main peranan. Tak boleh satu saja. Kalau ada yang sambil lewa, dia tak berlaku. Takut buang masa kadang. Takut buang masa. Okey. Sudah pasti Allah Ta'ala menjadikan bagi mereka setelah Rasulullah ni dah tak ada, khulafa atau pengganti yang meneruskan tugas mereka, tugas para Nabi Rasul untuk memberi bimbingan ke jalan Allah Ta'ala. Untuk dia beri bimbingan ke jalan Allah Ta'ala. Jadi kita kena faham peranan guru ni, kita kena faham dia peranan dia macam Rasul yang mendidik. Rasul ni diturunkan ni untuk mendidik. Rasul ni diturunkan untuk mendidik. Kalau kita faham yang Imam Ghazali kata, bila Rasul tak ada, ada pengganti.
Dan dia akan turun susul galuh turun. Akhirnya datang kepada apa? Datanglah kepada ulama'-ulama' sekarang yang berada di zaman kita. Jadi bagaimana para sahabat menyerahkan diri kepada Rasulullah untuk dibimbing, untuk dididik, untuk diatur kehidupan ni. Begitulah kita juga mesti menyerahkan diri kita kepada guru untuk dibimbing, untuk diatur kehidupan ni. Para sahabat sehingga digelar oleh Allah radhiyallahu an. Allah redha dengan mereka. Jadi kita dah tak ada Rasulullah dengan kita. Kita cuma ada ajaran dia je. Dan dia dah turunkan ajaran dia sampailah peringkat ke guru-guru kita ni. Lepas tu kita mesti ada macam mana sahabat taat dia pada guru dia, kita kena taat dengan sahabat taat pada guru dia Rasulullah. Dan kita juga kena taat dengan ustaz-ustaz yang kita akui ini guru kita. Kita akui ini guru kita taat pada dia. Supaya dia boleh memain peranan dia untuk didik kita, dia boleh main peranan dia untuk bimbing kita dengan kaedah-kaedah yang sesuai dengan zaman ni. Lepas tu kalau tak boleh pergi surau masjid sekarang ni, belajar online pun tak apalah. Belajarlah online. Ini saja kaedah yang kita dapat. Moga-moga dalam kesungguhan kita ni, taat kita pada guru, dengar cakap dia, dengar nasihat dia, terima panduan dia, Allah akan mudahkan jalan kita untuk menjalani jalan akhirat. Betulkan niat belajar kenapa? Betulkan niat. Jaga saluran berkat. Jaga adab kita dengan guru. Betulkan niat kita. Ikhlaskan niat kita. Susun ilmu ini betul-betul. Ada kesungguhan. Macam mana Imam Ghazali kata. Tamak dengan ilmu. Akal mesti boleh berfikir untuk melahirkan kecerdikan. Kerana kalau perlu ada belanja, nak beli kitab ke, nak bayar apa ke, bayarlah. Dan tak boleh cepat-cepat. Baru belajar 3 bulan, tak banyak dapat. Memang tak banyak dapat. Sebab Imam Syafi'i dia kata, tuluz zaman, dia memakan masa yang sangat lama. Dan sifat seorang guru mursyid yang layak menggantikan Rasulullah itu, kenapa? Kita ni dah tak ada Rasulullah. Tapi kita ada guru-guru lah. Jadi apa sifat dia? Yang pertama ialah bahawa ia seorang yang benar-benar alim. Nak belajar dengan orang tu mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana belajar? Daripada ilmu tu alim. Macam kita belajar lah maknawiyah kan. Allah itu bersifat ilmu. Maknawiyah, alim. Orang berilmu ni dipanggil alim. Jadi orang alim ni mesti orang berilmu. Kalau tak berilmu, tak layak dipanggil orang alim. Dia mesti alim. Tapi bukan semua orang alim, Imam Ghazali kata, layak pengganti kepada Rasulullah. Layak membimbing manusia. Ramai orang alim tapi mungkin tak boleh bimbing, Imam Ghazali kata. Jadi, yang mesti ada, dia mesti alim dan dia boleh bimbing, barulah dikatakan mursyid. Ada yang alim tapi dia tak ada tahap untuk membimbing. Jadi, ini yang kita kena perhatikan lah. Moga-moga Allah temukan kita dengan guru-guru yang boleh bimbing dan kita juga dikatakan digerakkan hati untuk bersedia untuk dibimbing. Kalau kita tak bersedia, macam mana nak bimbing? Kita tak bersedia. Jadi, ini yang perlu diambil perhatian lah semua. Ini perlu diambil perhatian. Okey. InsyaAllah nanti akan datang. Kita sambung kitab ni lagi bulan depan. Dan sekarang akan aku sebutkan sifat-sifat guru-guru mursyid. Dia kata. Guru macam mursyid ni guru macam mana? Tadi kita tengok dan kita dengar. Pentingnya ada guru. Dan kita dah rasa kenapa penting berguru. Nanti akan datang, kita nak tengok guru mursyid ni ciri dia apa. Yang Imam Ghazali kata payahnya nak cari guru mursyid ni bagai mencari belerang yang merah. Payah nak cari. Moga-moga kita dapat bimbingan daripada mereka. Mereka yang tahu jalan akhirat ni ikut mana. Cara macam mana. Kaedah dia macam mana. Dia ada ilmu dia lah. Dan dia mengambil ilmu daripada guru-guru mereka. Barulah pelajaran ini lebih teratur. Barulah pelajaran ini dikatakan mendapat bimbingan yang benar. Okey.
InsyaAllah kita jumpa lagi nanti, kita jumpa nanti bulan depan. Terima kasih kepada ahli karya AJK yang masih sudi mendengar petikan-petikan kata-kata yang baik daripada guru-guru yang kalau sini khususnya Imam Ghazali dari kitab yang penuh berkat. Kitab yang penuh berkat ni nama dia Ayuh Walad ni lah, yang kita belajar dah lama dah kat surau. Moga-moga Allah beri kita faham. Bila Allah beri kita faham, itu tanda yang baik, signal yang baik, Allah nak kita jadi baik. Jadi syukurlah pada Allah. Walaupun cara maya kita boleh teruskan pengajian. InsyaAllah kita jumpa lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala syafi'i anbiya muslimin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin wa asnal insan lafi husnul ladzina amanu wa amilus solihat wa wasabil haqq wa tawassaw bis sabr. Ampun maaf, pasti banyak penyampaian sama dalam kaedah maya ni. Tak sama macam kita belajar surah Mijil. Apa pun syukurlah, moga dapat bertemu lagi. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.